Okey, ada satu link ni. Okey, masuk link ni. Okey, isi at least 5 things about covalent bond. I need everyone to participate in this. So ada 17 people sekarang ni. So 17 people kena ada jawab, kena jawab that kena isi that Mentimeter. Baru ada seorang yang jawab. Okay, 14. Kita ada berapa? Kita ada 18 people. Okay, mana lagi 3 people lagi boleh isi. Ada tak dapat tak link ni? Alan Leaf. Oh, okay, tak apa. Okay, mana lagi ni? Lagi 2 orang ni yang boleh isi. Okay, 16. Okay, mana lagi? Yang lain. Ada lagi 2 orang ni boleh isi.
Mana lagi 2 orang. Baru ada 16 ni. We have 18 people, 18 orang. Come on. Okay, I don't want to waste time. Okay, I know siapa yang tak tulis tu. Okay. So, it will affect your ni lah, marks lah. Okay, your participation. Okay, so for those yang isi, thank you. It didn't matter lah sama ada betul ke tak, because this is just I want to know mana satu what your understanding on covalent bond. Okay, so most of you dapat faham bahawa covalent ni is about sharing electrons. They share electrons. Okay, and then ada yang dah tulis single bond, double bond, apa lagi. Okay, non-metal atoms. Okay, dah tahu dia punya non-metal atoms. Okay, and then ada 3 types. Okay, so basically semua dah tahu about the meaning ataupun the what is a covalent bond secara asas dia. So untuk hari ni, so what you are going to learn more. Okay, so kalau semua ni dah boleh jawab lah 5.3.1 ni. Okay, explain with example the formation of covalent bond. So semua dah boleh bagi tahu, which is non-metal, between non-metal, okay, has three types, and okay, kalau compare, siapa boleh bagi tahu compare between ionic bond and covalent bond? Okay, cikgu buat satu lagi Mentimeter. Jap. Okay, kita tengok apa satu lagi Mentimeter. Sekejap ya, alamak sakit tangan. Okay, sebelum cikgu keluarkan Mentimeter ni, sebab cikgu tengah problem sikit, cikgu nak semua list down dulu. Okay, 3 ataupun 4, 3 ataupun 5 difference. Compare and contrast ni you need ada ni, kena ada persamaan dan perbezaan antara covalent dan ionic bond. Tulis dulu atas kertas ke dulu. Nanti cikgu dah keluarkan slides tu, you write dekat Mentimeter tu. Sekejap, mana dia? Mana dia cikgu nak kena start balik eh. Okay, masuk ke Mentimeter. Okay, boleh isi.
Okay, so ni for the first 15 minutes sepatutnya kita akan warm up dululah, okay. So sampai 5 minutes, tak nak lama sangat because kalau tak nanti tak sempat nak continue. Probably jap cikgu edit sikit. Okay, boleh tulis up to ni lah, up to 3. Tak muat? Tak, apa yang tak muat? Yang tulis panjang-panjang. Tulis kata pendek je. In 4 words. Okay, transfer and sharing. Alamak, ejaan salah. Ionic bond. Okay, is transfer and sharing. Yang mana transfer? Yang mana share? Siapa boleh beritahu yang mana share, yang mana transfer? Okay, Musri tulis about ni. Okay, apa lagi? Apa lagi? Semua tulis about sharing and transfer je. Apa lagi yang perbezaan? Satu lagi. Okay, metal and non-metal. Okay. Okay, satu lagi. Ion and molecule. Kalau kita tengok satu for ionic, it is metal and non-metal. Okay. But for covalent, okay, it is between non-metals. And then apa lagi? Satu lagi, kalau in ionic, ingat perkataan ionic, you have ion. You have ion. While untuk covalent, you have molecule. Okay, apa lagi yang tulis jawapan? Share and not share. Share and not share. So satu lagi tu tak share. So it is bukan share and not share. Covalent share. While untuk ionic, they are transfer lah. Transfer of electrons. Okay, mana lagi? Sharing and transfer. Metal and non-metal. Ada lagi tak? Okay. Don't worry, ni lagi dekat tak pasti at the end of the subtopic ataupun at the end of the chapter ada about similarities and the differences between covalent and ionic bond. Okay, next kita continue pula. This is differences. Okay, how about macam mana cikgu nak continue to next page? Okay, how about the similarities? Persamaan pula. Apa yang persamaannya? Okay, apa pula persamaan? Involve non-metal. Okay, involve non-metal. Which is means in others tu, in dua-dua tu both have non-metal lah. Okay. For ionic, metal and non-metal. Okay, so ada involve metal and non-metal. But for covalent, both are non-metal. Achieve stable electron arrangement, betul. So dia punya objektif adalah both. Accidentally press submit before completing. It's okay. Okay, dia punya main objective untuk this bond adalah supaya to achieve a stable arrangement. Whether octet or duplet. Okay, and betul it involve valence electrons. Okay,
to be stable, environmental, stable arrangement. Apa lagi? Yang the similarities. Both are chemical bond, betul. Both are chemical bond. So ni kita tengok chemical bond ni, this is between, dia ada beza. Intramolecular and intermolecular. Okay, nanti kita akan tengok what is the difference between intermolecular and intramolecular. Okay, kita akan tengok nanti. Because nanti after this akan belajar about intermolecular. Okay, inter. Okay, semua dah tulis isi. Apa lagi? Non-metals, valence, stable. Okay, kita ada two types of intermolecular. So, cikgu akan sharekan this website. Okay, about Khan Academy ni. Boleh bookmark, baca untuk this chapter. Okay, dalam gambar yang dia bagi ni, this is about, kalau kita tengok ni, this is intramolecular. Intra ke inter. This agak-agak macam mana nak cakap ah? Dia punya tu is confusing jugalah masa satu inter or intra. Tapi yang penting kita dah belajar ni about ionic bond and covalent bond. Okay. They are intramolecular. Okay, intramolecular tu, kalau tengok inter tu antara lah. Intra tu dalam. So akan confuse lah. So ni nanti tak apa. You can read it later. Okay, so because the next week kita akan belajar about hydrogen bonding pula tu, which is on intermolecular. So tu boleh baca later after this class ke or bosan-bosan. So untuk hari ni kita akan continue 5.3 covalent bond. Okay, tadi semua dah boleh compare ionic bond and covalent bond. So you basically dah dapat satisfy lah our lesson objective today. So thank you class, bye bye. Habis. No, okay, so secara basic you dah boleh semualah. Okay, boleh dah tahu example of the formation of covalent bond. Okay, and then compare ionic bond and covalent bond. So basic dah ada. Okay, semua everyone they have the basic grasp of ionic bond and covalent bond. Okay, so apa yang kita akan buat hari ni adalah you akan belajar on how to draw the Lewis structure for covalent bond, and kita akan belajar the three types of bond tu in covalent bond. After that, kita akan buat cara nak predict the formula, chemical formula for molecules in covalent bond. Okay, kita pergi dulu for the first part. Okay, kita tengok dekat sini. Tak nak lah, kita tengok dekat sini buku teks dulu. Okay, this is in covalent bond. Okay, we have three types. Okay, sebab apa three types? Kenapa bukan four? Okay, ni cikgu dah explain a little bit dah dulu waktu masa introduction this chapter. Okay, kita tengok ke sini. Okay, kita pergi covalent bond. Okay. Okay, covalent bond. We have three type covalent bond. Okay, this is. The first one ialah on single bond. Okay, example of single bond. Ni kena tahulah. Okay, so walaupun dalam subtopik ni, explain with example, 5.32 compare, itu dia tak details lagi. So this just surface saja. Okay, ni probably kau nak jawab soalan 1 marks boleh lah. But what if the question asks, dia bagi two types of atoms and then dia suruh predict what kind of, apakah formula dia of the compound yang akan terhasil dan what kind of bond, covalent bond. Okay, so you need to know lah macam mana covalent bond tu akan terhasil. Okay, kalau kita tengok single bond ni, dia cakap when they share a pair of electrons. Apa maksud pair? Sepasang lah.
okay, sepasang. They have 2 electron share. Okay, for example, dalam ni dia bagi cikgu lukis Lewis structure je lah. Okay, kita ada Cl. Okay, example lah ni macam apa, O2, Cl2, H2, gas basically. Okay, oksigen tak lah juga. Okay, depends jugalah. Selalu kita ambil Cl2 untuk group 17. Okay, Cl they have 2, 8, 7, 17 electrons. Okay, cikgu lukis untuk Cl first. Elektron dia Lewis structure. Ni this valence electrons dia. Okay, dia ada 7. Okay, ni untuk molekul Cl first. Okay, and then you have molecule for Cl yang second pula. Cikgu draw as a dot lah untuk nampak dia punya difference. So, apa yang akan terjadi adalah these two pairs ni, dia akan share lah. Jangan lukis bulatan macam cikgu buat ni. Okay, this tak betul. Ni cikgu nak tunjukkan dia punya combination je. So, sepatutnya dia akan jadi macam ni. Cl, okay. You have cross dekat sini and then this is another dot tu. So, yang tu adalah sebagai single bond because they share only a pair of electrons. Sorry, ni kena dot. Okay, ni a pair. So mostly untuk yang single bond ni, okay, selalunya untuk yang group 17 lah. Okay, group 17 because they only need one more electrons to become octet. Macam Cl. Cl valence electron ada 7. So it needs just another one. Okay, so antara Cl dan Cl tu share. Okay, apa lagi example of single bond? Siapa boleh bagi tahu? Yang can share one electron. Other than group 17. Ada tak? Oh, semua dalam group 17 saja. Okay, how about hydrogen? How about hydrogen? Is hydrogen metal or non-metal? Hydrogen non-metal ke metal? Metal. Metal? Sekejap ya. Is hydrogen non-metal? Hydrogen is a gas. Macam mana gas boleh jadi metal? Okay, it is non-metal. So hydrogen, kita pergi pula ke hydrogen. Okay. Hydrogen. Okay, apakah Lewis structure untuk hydrogen? Dia ada satu elektron saja. So, macam ni je lah. Okay. Adakah dia boleh, dia stable? Exist macam H saja sorang-sorang dia. H ni. Is it stable? Adakah hydrogen tu stable? H macam tu saja. Hello? Ada ke tak? Nampak ke tak cikgu tulis H, lukis H tu dekat bawah tu? Tu adalah Lewis structure for H. Can H exist macam tu saja? Kenapa tak? Kenapa tak? Satu elektron je jadi dia nak kena berapa elektron? Kenapa tu, Alan? 3? Datang mana pula 3? Okey, kita tengok. Kenapa dia kena sama, adakah dia kena ada 2 ataupun dia kena ada 8? Whether does it need, hydrogen needs duplet or octet? So kalau kita tengok hydrogen, okay, hydrogen they have only one shells.
Okay, one shell. So dia ada satu saja. Okay, satu saja electrons. And then one shells. Okay, and then remember that the first electron tu kalau kita tuliskan dia punya configuration, the first shell must be 2. 2, 8, berapa tak kisahlah. The first shell tu must be 2. So, apa yang jadi adalah the first shell must be lah duplet lah. Okay, untuk hydrogen ni. Untuk hydrogen, untuk helium, lithium, beryllium ataupun dengan apa lagi, boron ke, they must be first shell saja. So what happened to the H ni adalah it needs one more H. Okay. So dia akan share lah elektron. So adalah bond dia, covalent bond between that. So the formula adalah H2. Ni adalah dia punya diagram dia. So untuk covalent bond untuk single bond, okay. So dia punya conclusion, okay, they must untuk ni lah atom the same element lah, okay. For the same element is either in group 17, okay, or hydrogen. Okay, yang ni saja. If the same element. Okay, kita akan belajar dulu untuk the same element dulu. Okay, kalau tengok dekat sini dalam notes yang cikgu dah post ni, okay, molecules with covalent bond, okay, can be formed from the same elements. Macam H2, hydrogen, they are single bond. Chlorine, single bond. Oxygen and nitrogen kita akan tengok, okay, all different elements. Water, H2O. Okay, ammonia, NH3. Carbon dioxide, because they are ni adalah non-metal. Okay, ni nanti kita akan tengok lah type of macam mana pula for different elements ni. Okay, untuk first part ni kita akan tengok the type of bond, single bond ni for the same element dulu. Okay, so for the same element untuk single bond, they must be group ni saja. Okay, group 17 or hydrogen ataupun hydrogen for the same elements lah. Okay, for different element dia tak ada problem pun. Okay. Okay, next kita pergi ke double bond. Okay, double bond ni means they share two pair of electrons lah. Okay, two pair of electrons. So example, the same element, okay, must be that can accept ataupun bukan can accept lah, that needs two more electron to achieve stable. So mostly dalam for the same element lah, mostly in group 16. Because group 16 valence shell dia adalah 6, valence electron ada 6. So kita nak 8. So it needs 2 lah. Dia kena ada 2. Okay. For example, in group 16 apa? Okay, apa dalam group 16? Okay, ingat number macam H2 bukan bermaksud based on that chemical formula tu boleh tahu secara terus dia punya type of bond tu. Okay, you need to draw dia punya Lewis structure, okay, and then you can know dia punya apa tu, jenis bond dia. Kita pergi ke double bond dulu. Okay, double bond is formed when two atoms share two pairs of electron. Okay, contohnya dalam oxygen. Okay, kita pergi ke oxygen, which is in group 16. Okay, oxygen. Oxygen lah, cikgu lukis dulu dia punya valence shell, valence electron dia. Okay, oxygen, they have 6 valence electron. So 1, 2, 3, 4. Okay. Then 5, 6. 6. Okay, so okay, sebab apa? Sekejap, sebelum tu cikgu nak pergi dulu ke ni balik. Okay, if we count balik ni, okay, the electrons will be 8. Sebab apa 8? They share. Sebab dia dah share. Kita tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cl ni. And then sebab dia share, dia kira juga Cl
okay, from the other elements, from the other atoms. So kita boleh kira juga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it become 8. Okay, and then for yang this dot pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So because they share, berkongsi, we can kita kira lah sebagai 8 because they share. Kalau transfer of electrons tu dia ambil secara ni, dia dah ambil secara permanent. Okay, this one they share. They share electrons. Okay, kita pergi ke double bond tadi ni. Okay, another oxygen pair. Oxygen pair pula. Oxygen atoms. Ada cross. Ada dot pula. Okay, sama juga 6. Okay, semua ni 6. But after ni dia dah share. Okay, you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ikan boleh kira juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, they will get 8. So, total ni semua dia akan ada 8. Walaupun dia cuma ada 16, walaupun sepatutnya kalau 8, 19 lah kan. Because they share, it can be ni lah. It can be less than 18 because they share electrons. Okay, next. Macam mana pula untuk covalent untuk triple bond pula. Triple bond. Okay, this is untuk triple bond. Okay, triple bond. Okay, for group 15. Ni kalau the same element. Okay, if they are the same element, they are in group 5. Untuk apa, single bond, group 17 and hydrogen, double bond for group 16 and triple bond for group 15. Okay, group 15 for example adalah nitrogen. Okay, they have 5 electrons. 5 valence electron. 5 ke? Sekejap cikgu tengok pada table. 5 lah. Okay. Yep, 5. Okay, so dekat sini dia ada 1, 2, 3. Okay, and then another one. 1, 2, 3. So, dia overlap lah 3 ni. So, you will get a triple bond. So, apa akan dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yang ni pun 8. Sini pun 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Because they are sharing electrons. Okay. Kita boleh kira juga electrons tu for that particular atoms tu. Okay, boleh tak? Can you get it? Or macam confused? Okay, tulis dekat komen. Cikgu nak tahu. Kalau senyap je cikgu tak tahulah. Okay, yang tak boleh tu? Yang tak boleh tu tak faham dekat mana? Ada tak yang tak boleh? Okay, cikgu nak tengok siapa yang tak faham. Okay, yang faham tak ada masalah lah. Siapa yang tak faham? Okay, this is for the same element. Okay, dalam textbook dia cuma bagi tahu untuk the same element saja. So you need to buka Google Classroom. Cikgu dah hantar dia punya materials tu, ada notes. So dia akan explain more on how about different element pula. Okay, kita akan masuk on different elements. Kalau tengok dekat sini. Okay. Untuk ni, you need to be able to draw dia punya Lewis structure tu. Macam ni. Okay, hydrogen macam tu. Okay. So kalau tulis dalam chemical structure nanti, if you write lah untuk carbon compound ke apa. Okay, cross apa dia punya line ni, dia akan bagi tahu berapa bond dia. So kalau H kan, kita tahu dia single bond, just buat macam ni.
So this is single bond. O2 tadi tu double bond. And then nitrogen triple bond. Sorry. O pula. Should be N. N. Okay, cikgu nak bagi aktiviti. How about CO2? Okay, apakah bond dalam CO2 ni? Single or double bond? Or triple bond? Macam mana nak buat? Okay, cikgu nak semua buat ni dulu. First thing, you need to know the valence electron for each compound. Okay. And then, tak naklah CO2. CO2 agak susah. CO. CO. Try CO dulu. Carbon monoxide. Nanti baru kita masuk CO2. Okay, mula kena tahu dulu the amount of valence electrons. Okay, for C. And then you need to find the valence electron untuk oxygen. Okay, after that, draw dia punya Lewis structure tu. Okay, so siapa boleh buat? And can share dia punya answer or method ataupun drawing dia. Is it a single, triple or double bond? Okay, and then sebab apa tak ada 4 bond? Okay, because kalau ada 4 bond, dia tak ada valence shell langsung lah. Okay. Sebab apa kalau kita tengok balik tadi dekat nitrogen tu. Okay, on nitrogen. Nitrogen yang ni. For example, katalah dia nak 4 bond. Okay, and then the atom tu simbol dia adalah X. So dia adalah ada 4 bond basic, ada 4 electrons lah. Okay. So katalah X ni. So adakah boleh macam ni? 4 bond. Boleh ke 4 bond? No, actually tak boleh lah. Because dia akan jadi double bond je. Okay. Sebab apa double bond? Cak mana dia? Macam buat. Okay, because X ni dia ada 1 lagi 2 tu. Tak perlu pun. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tak perlu pun. Tak perlu pun 4 bond tu. 2 je dah cukup. Okay, and then dia depends jugalah. Okay, macam carbon boleh lah triple bond. Tak apa, ni dia akan a little bit confused nak tahu bila dah involve elements yang berlainan. Okay, siapa yang boleh buat untuk carbon ni? CO, carbon monoxide ni. Okay, buat dulu carbon monoxide. Okay, Alan dah share. Okay, cikgu buka dekat macam mana cikgu nak buka. Okay, cikgu download gambar lah, masukkan apa yang Alan buat. Eh. Okay, so this is for CO2. Okay. CO2 ke cikgu nak CO. Because ni ada 2 O ni. Try buat CO dulu, baru CO2.
Is CO possible? Kita try buat CO dulu. Boleh tak try buat? You need to know dulu the valence electron for each compound, for each element tu. Okay, and then after that baru kita tengok how many electrons that they need to share. Boleh tak? Okay, so macam mana kita nak lukis? Okay, untuk C, okay, they are in group 14. So dia ada 4 valence electrons. Mana ada pen? Okay, C 4 valence electron. 1, 2, 4. Okay, untuk oksigen pula, they have 6. So the objective adalah supaya C ni have 8 valence electrons and O ni pun have 8 valence electrons. So macam mana? Apa yang kita boleh buat? So macam mana kita nak buat? So apa yang kita boleh buat adalah, okay, buat C, okay, O dekat sini. Sorry. Remember, walaupun kita tengok dekat sini, okay, apa? C ni, it needs berapa elektron? It needs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It needs 4 more electrons to achieve apa? 8 elektron. So apa yang kita boleh buat adalah, sekejap, cuba buat sini. Okay. So dia ada 1 dekat situ, 2. Okay, this one. Okay, so adakah dia akan jadi double bond? Siapa boleh agree whether it is a double bond or a triple bond? Is it a double bond or a triple bond? Oh, neither. No, it is a triple bond. Kenapa? So CO ni a bit complicated. Sebab memang nampak macam alah CO 2 element saja. So ingatkan senang, but it needs 3. So dia boleh share dekat sini. So bukan saja it means that
Dia share ni lah. So tengok ni, from X ni adalah from O. Okay. While dot ni adalah from carbon. So dia share macam tu. So triple bond. Kenapa dia bukan double bond? Kenapa dia bukan dekat sini? Because yang tu pun cikgu tak sure sebab apa. Okay, but kita pergi ke CO pula. Apa yang Alan buat tadi. CO ni a bit senang lah. Compare to CO2 a bit senang lah compare to CO. So apa yang kita buat adalah okay, nanti you need to know juga which atom, which element yang patut berada di tengah, di location. No, bukan covalent and ionic. They are still covalent because they share electrons. Okay, they share electrons. Okay, this is for CO2. Okay, C. Okay, C ada remember they have 4. Okay, while Y untuk oxygen they have 6. Ni senang sikit. Untuk apa? CO2. So this is double bond macam tu. So dia punya Lewis structure should be C. Macam itulah. So they have 2 lone pair. Macam tu. For CO2. Jadi apa yang Alan buat tu tak berapa betul lah because they have only double bond sahaja. So confused? Or tak confused? Okay, how about H2O? How about water? How about a bottle of water? So macam mana water? H2O. Siapa nak try buat H2O? We have H2O. Macam manakah H2O? Siapa boleh bagi tahu? Is it ionic compound? It is covalent because both are non-metal. So cannot be ni lah. Okay, cannot become ionic bond. So apa yang kita boleh buat adalah you know that oxygen ni ada satu saja, so it must be in the middle. Okay. And then oxygen have 6 valent electrons. Okay, H. Silap. It's not like that. Okay, dia macam ni. Okay, O, they have 6 valent electron. Okay, while hydrogen ni cuma ada satu valence electron. So, apa yang akan jadi adalah hydrogen ni cuma akan share one pair of electron saja with oxygen. Macam tu. So, single bond. So, what happen to the oxygen ni? So, dia akan ada 2 lone pair. So, apa yang akan jadi adalah ni nanti akan masuk, akan belajar the shape of molecules. Ni a little, ni memang masuk banyak lah, VSPER apa. Don't worry about that. So, kalau kita tengok dekat sini, because they have 2 lone pairs dekat sini, dia akan push this bond ni. Ni dah confused. Dia akan masuk yang confused. Sorry. Macam tu. Sebab tu kalau kita tengok, shape of water is a little bit, kita panggil apa? Bukan tetrahedral, trigonal planar. Macam tu lah. Bond itu pun ada angle juga. Sini pun ada angle. Okay. Don't worry, cikgu dah masuk yang terlalu jauh. Okay, kita akan belajar, cikgu akan sambung. Okay, on how to
predict the formula of covalent bond. Okay, ni dalam notes yang cikgu bagi. So untuk elemen ni, okay, different Lewis structure for different elements tu tak perlu risau lagi. You need to master dulu untuk lukis the Lewis structure for bond covalent compound from the same element. Contohnya untuk group 17, group 15 and group 16 and hydrogen juga. Okay. Next, yang penting adalah you need to know how to predict the formula of a covalent bond. Sorry, of a covalent compound. Okay, kalau kita tengok dekat sini, mana dia? Okay, form by non-metals. Okay, kalau kita dia dah bagi dah dekat sini. Group 14 ada 4 valence. In sharing, dia dah ada bagi formula ni. Sekejap, 6, 2, macam mana nak baca? Okay, ni nanti adalah macam mana. Soalan selalunya SPM dia akan tanya, dia akan bagi the formula, the proton number ataupun the electron number for an element or two elements, and then you need to be able to predict the formula of a covalent compound. Okay, for example, dia dah bagi dekat sini. Okay, contohnya lah group 17. Okay, so group 17 have 7 valence electron. So yang akan involve in the sharing adalah cuma satu saja because 7, 8 minus X ni. X tu number of valence which is 1. Okay, so based on this you can know lah formula dia and then dia punya apa nak panggil? Dia punya type of bond so. Okay. Ni memang akan confuse tapi tak apa, don't worry. Maybe tak sempat untuk hari ni, kita akan continue the next topic lah. The next lesson, bukan next topic. Next lesson will be on this predicting the formula. So apa yang cikgu nak semua buat hari ni adalah, okay, sebab hari ni topik ni panjang sebenarnya. Cannot do in one lesson. Okay, ni example of soalan yang dia akan bagi. You need to write the formula macam ni. For ni. So, boleh buat soal number 2 dulu. Number 2 ni. Okay, number 2. Nak try yang lain boleh. Okay, nak try buat semua pun boleh juga. Okay, but yang penting buat number 2 dulu. Okay, number structure ni number 1, 2. Ni, yang ni buat. Okay. After that, apa lagi? Yang ni dah boleh buat ni. Okay. Yang ni tak perlu buat lagi. Number 3 ni tak perlu buat. Okay, buat number 2, 1 and 2. Kemudian 4, 5 dengan 6. 4, 5, 6. Macam tu. Sekejap mana dia. Okay, anda faham tak apa yang kena buat for this homework? Number 2, objektif tu number 2 saja. Okay. And then after that, structure question tu number 1 and 2 juga. Kemudian, mana dia? Come on. Okay, kemudian 4, 5 and 6. Okay, dapat tak? Okay, semua ni ada dalam GC, cikgu dah post. Okay. And then next lesson, kita akan continue on macam mana nak predict the formula of the covalent compound tu. Memang dia akan confuse. Alright. So if you have problems, letak je dekat Jamboard tu. Okay, kalau tak nak PM cikgu or you can PM cikgu. Okay, so di 10:45. So before cikgu end our lesson, ada questions tak?